Dia buat pula record. Okay, sekejap. Okay, so next one adalah method. Method yang kita akan gunakan adalah kita akan gunakan first principle. Korang tengah salin kan? Harap korang tengah salin lah ni. Ni nota ni, sebab tu I suruh sediakan buku nota. Okay, kemudian okay, dy dx dan ada f prime x. Ini kita panggil dia f prime x. Ataupun kita panggil dia juga sebagai first principle. Ini dua benda ni yang kamu kena tahu Allah. Sekejap. Okay, this one. dy over dx dengan f prime x. Okay. Other than that, kita juga akan belajar first principle dengan formula. And selepas itu, alamak, nampak my mom pula kat belakang. Okay, lepas tu second derivative iaitu d square y over dx squared. Ataupun kita letak f, yang ini kita panggil double prime x. Okay, ini dia. Ini kita panggil second derivative iaitu d square y over dx squared. Ataupun satu lagi f double prime x. Okay. Ada 30 orang masuk dalam kelas hari ni. Alhamdulillah. Okay, thank you for coming to class today. Okay. So, awak memang nampak benda ni, this is very alien for you. Nampak macam, apa benda lah teacher ajar ni, first method, principle, second derivative. Okay, believe me, this is the overview. The overview of what you are going to learn for the whole topic of differentiation. Sebab tu kamu kena salin dulu nota ni. Okay? So, other than that, lama siapa tu? Tolong tutupkan awak punya mic. Siapa tu? Tolong tutupkan mic. Okay, Izian. Okay, kemudian let's go to application. Okay. Dalam differentiation ni, ada banyak application of differentiation. Okay, application dia kepada gradient. Itu gradient function, tangent gradient, equation of tangent, normal gradient or equation of normal. Okay, so ini dia punya application lah. And satu lagi yang paling penting adalah maximum dengan minimum. Kita akan jumpa banyak maximum dengan minimum ni. Okay, sebelum ni kalau kita nak dapat maximum point, contoh I buat ni, kalau ni graf kan, kita boleh cari maximum point dia, kita boleh cari minimum point dia. Okay, I nak tanya, kita kena guna cara apa nak cari maximum dengan minimum point ni? Sebelum ni awak dah pernah belajar. Siapa tahu I nanti naik sekolah I belanja aiskrim. Daniel Aiman dah buka mic dah tu, dia nak cakap. Apa dia? Kat mana kita cari maksimum dengan minimum point ni? Siapa tahu? Macam mana kita cari maksimum minimum point ni? Yang pakai protektor. Pakai protektor? Betul kan? Yang pakai benda jangka lukis Jangka lukis? No. Tak ada. Lain? Kamu belajar form 4. Admaths form 4. Siapa tahu I belanja aiskrim paling mahal sekali kat koperasi. Cepat. Kuadratik. Siapa cakap tu? Sekejap, cari. Tak apa, try. Kuadratik apa? Quadratic function. Quadratic function, okay. Awak kena, boleh tak kalau saya nak minta meeting ID and pass dia? Alamak, siapa ni? Wani, tak payah Wani. Alamak, cakapkan dengan Wani, masuk je, tekan je link terus masuk. Okay, spesifikkan lagi. Memang dalam quadratic function, apa nama dia? Apa nama dia? Spesifikkan lagi. Vertex. Vertex form? Bukan. Macam mana cara kita nak dapat maximum minimum point ni? Cepat. Fikir. Lagi 2 minit. Lagi 30 saat. X. Guna apa? Diskriminasi. Bukan.
X. Bukan. Jawapan Jadi X. dia adalah by completing the square. Ingat tak? Oh. Ingat. Yang dia banyak cara tu. Ingat. Memang betul dia ada banyak cara. Tapi yang paling famous adalah by completing the square. Bila kita completing the square kan, contohnya fx sama dengan x tolak 5 kuasa 2 tambah 3, kita dah tahu dah jawapan dia adalah, kat sini lah, katakanlah kat sini adalah 5/3. Kita boleh cari terus by completing the square, kita buat di dalam bentuk macam ni, kita boleh dapat point dia berapa, 5/3. Dan sebenarnya that is not the way for you to find the maximum dengan minimum point. Other ways of finding maximum dengan minimum point is by using differentiation. Okay? Saja je nak tunjukkan korang. Sebenarnya ada banyak cara dalam AddMath ni yang kita boleh cari. Okay? So lepas tu dia ada problem of maximum minimum, rate of change, lepas tu small change and approximation. Okay. Okay, so yang dah copy bagus, yang tak habis copy lagi, I akan upload video ni dalam YouTube, nanti korang boleh check sekali lagi. Okay. Sekarang kita pergi kepada limit. Tadi kan I bincangkan bahawa dalam differentiation ni kita akan belajar tentang konsep dulu, iaitu substitute, factorize. Ada satu lagi ni tertinggal, limit. Ini start dengan limit dulu. Substitute, factorize, divide n with lowest power, multiplied with conjugate. This is the first concept yang kamu kena faham tentang limit. Okay. Apa maksud limit? Okay. What is limit? Bila x bila x approaches from the left, maksudnya kat sini. Ini kan from the left, ini left kan? Ini sebelah left. Alamak, Wani cakap tak boleh. Sekejap Wani tak boleh. Sekejap Dah download. Apa nama dia ni? Zoom. Okay. X approaches from left. Maksudnya dia datang daripada sini. Datang daripada sini ataupun X approaches from the right. Okay. So kalau kamu tak perlu terlalu fahamkan sangat apa benda sebenarnya, apa maksud teacher ni. Tapi cuma I nak fahamkan apa dia konsep dia yang sedang berlaku. Okay. So ni X dia daripada kiri ni, daripada negatif 0.01, 0.001, 0.001. Dia semakin lama dia semakin menghampiri kosong. Dan sama juga dia datang daripada sebelah kanan. Semuanya menghampiri ke kawasan X kosong. Dan apa berlaku bila kedua-duanya menghampiri kosong, kita akan dapat nilai fx kita iaitu menghampiri 3. Itu maksud dia limit. This statement can be summarized by, okay. So, kita katakan limit dia, x kita ni menghampiri kosong. Bila x kita menghampiri kosong, sepatutnya nilai kita mesti sama dengan 3, betul tak? Bila x kita masukkan substitute ni sama dengan kosong, sepatutnya fx kita sepatutnya sama dengan kosong. Tapi, apa berlaku kalau kita substitute betul-betul fx ni sama dengan kosong? Cuba tengok. Okay. I masukkan x kosong pasal 2, tambah 3, so kosong. Bagi kosong. Cuba awak tekan kalkulator, kosong bahagi kosong. Siapa boleh bagi tahu jawapan dia? Kosong bahagi kosong. Berapa jawapan dia? Math error. Math error maksudnya jawapan dia adalah infinity. Kita tak nak jawapan kita infinity sebab bila x kita menghampiri kosong tadi, sepatutnya nilai x kita, fx kita sepatutnya adalah 3. Macam mana boleh dapat kosong? Sebab itu kita gunakan differentiation atau kita gunakan kemahiran yang ada dalam differentiation ni. Kita gunakan, tadi kita buat direct substitution kan? Kita buat direct substitution, kita dapat fx kita sama dengan kosong. Okey, ini tak boleh jadi.
kita tak dapat fx kita sama dengan kosong. Kalau kosong masih okey lagi, kita dapat fx kita sama dengan infinity. Walhal itu bukan jawapan untuk bila x menghampiri kosong. Sepatutnya kita dapat 3 kat sini. Okay. So, the other way round is by factorization. Okay. Apa maksudnya factorization? I dah buat dekat sebelah sini. Dah siap buatkan awal-awal. Kalau kita dapat jawapan dia sama dengan infinity, kalau kita buat jawapan kita dapat sama dengan infinity, maksudnya kita salah. Apa yang kita buat tadi salah. So apa yang method kedua yang perlu kita buat adalah kita kena apa ni? Apa I buat ni? I kena factorize. Bila kita factorize, kat atas ada x. X kuasa 2. Dekat sini ada x. So, I keluarkan x. Kat bawah pun ada x. So, bila I potong x dengan x, kita simplify. So, kita gantikan x sama dengan kosong ke dalam ini. So, apa kita dapat jawapan kita? 3. Okay? So, ada 3 cara yang paling penting untuk kamu mencari limit kepada function. Satu, by direct substitution. Kedua, by factorization. Dan ketiga, by rationalizing the numerator or the denominator. Okay, I will go slowly. I akan tunjukkan formula-formula atau macam mana cara nak menjawab. Okay, boleh tak? Mula-mula nampak macam pening sikit tau. Kejap lagi awak akan be surprised. Okay, ini penting. Cuba kamu salin dulu yang ni. Alamak, tak nampak Okay, jap. Lagging. Okay, remember. Salin yang ini sekejap. Kalau kamu akan dapat jawapan yang salah ataupun pemeriksa akan bagi kamu kosong sekiranya bila kamu substitute limit dia, kamu buat kosong bahagi kosong ataupun kosong bahagi infinity ataupun infinity bahagi infinity ataupun infinity. So, ini semua salah. Oh, I nak tukar warna kuning Ini semua tak boleh diterima. Jawapan dia akan jadi salah. Okay, cuba tengok bawah ni. If somehow you see this, then you are in a trouble. Try solving using factorization or rationalizing numerator. Okay. Okay. Kita cuba buat soalan ni satu persatu sampai you all faham. Okay? Okay. So, sekarang ni, I ada sedikit soalan untuk korang. So, kita buat sama-sama. Okay. Sekarang ni, dia minta kita cari limit value untuk each of the following function. So, I'm going to do it slowly, okay? So, memang soalan dia akan bagi limit x approaches 4. Ni maksud dia x approaches 4. So maksudnya kita boleh buat begini. Ada 3 cara tadi kan? Kita boleh substitute directly substitute ataupun kita boleh apa tadi? Factorization ataupun satu lagi rationalizing. Yang ini macam payah sikit tapi sebenarnya senang je. Okay. So, untuk soalan pertama, kita perlu tak factorize? Apa yang kita nak factorize? Tak ada. So, what we do is kita direct substitute. So, kita masukkan 2 tambah 4. So, jawapannya adalah 6. Senang kan? Senang pula Miss. Tadi macam susah. Tadi saya tengok susah. Dia senang pula. Okay.
Go to the next question. What if the value for the limit if x is approaches 2? Okay. Yang ini ada dua cara. It's either you want to factorize ataupun nak substitute terus pun tak ada masalah. Okay. 2 kuasa 2 tambah 3 darab 2. So jawapan dia berapa tu? 10. Allah, senangnya Miss yang ini. 10. Okay. Yang C, alah mak Miss tak payahlah buat soalan ni. Senang sangat. Jawapan dia berapa? 3. Alah mak. Okay. Jawapan yang D tu, jawapan dia 21. I dah tuliskan. Korang dapat tak 21? Dapat tak 21? Dapat. Dapat kan? Senang je Miss. Ya Allah. Ini ke soalan AdMaths? Kalau soalan AdMaths macam ni, tak adalah hai dapat 1/100. SPM RSMR itu kan? Okey. Senang kan? Confirm boleh on. Confirm saya boleh dapat 100/100. Okey, kita tengok soalan kedua. Second page. Okey, yang ini macam mana pula Miss? Kita langgar je. Kita isi je satu-satu. Okey. Okey, cubalah awak buat. Dapat tak answer dia 1/6? Cuba try. Soalan E. Kalau dapat, bagus. Berapa orang lah sampai data hari ni? 33. Cuba try. Ada tak yang dah dapat 1/6? Kalau ada cakap, ada Miss, saya. Bagi masa. Raja Syabil macam nak jawab tu. Dah Miss, dah dapat. Dapat tak? Dapat tak jawapan dia berapa? Dapat 1/6. 1/6. Bagus, 1/6 jawapan dia. As easy as that. Okay? So yang F pula. Okay. So I harap you all salin juga sambil you all tengok, sambil you all buat, you salin. So ni jawapan dia. Negatif 1/2. Ingat negatif tak boleh tulis di bawah. Negatif mesti tulis di atas ataupun di tengah. Tak boleh kamu tinggalkan jawapan. Yang ini salah I tulis salah. 1/-2. Ini salah. Okay. So jawapan dia mesti sama ada negatif tu di atas atau di tengah. Okay, next. Soalan ni. Siapa nak jawab? Tekan calculator. Ada jawapan dah Miss? Betul ke jawapan dia 1? Betul. Sebab apa? 4.1 kuasakan dengan kosong. Jawapan dia apa-apa nombor yang dikuasakan dengan kosong, jawapan dia mesti sama dengan 1. Sama juga dengan H. Apa-apa nombor dikuasakan dengan kosong, jawapan dia mesti 1. Okay. Syanan baru masuk, Syanan. Yes, itu dia Syanan. Okay. Mantap Nan. Kita dah sampai berapa page dah ni Nan? Okay. Syanan murid cemerlang. Dia murid cemerlang Cikgu Habibah. Dia apa? Dia pelajar cemerlang Cikgu Habibah. Alhamdulillah, I ada pelajar cemerlang dalam kelas. Fairuz, alhamdulillah. Okey, sekarang cuba awak test soalan I. Macam mana awak buat soalan I? Calculator Sekejap. Tak pernah. Cuba tekan. Macam mana kamu nak tekan negatif 0.2 kuasa infinity? Cuba kamu tekan. Apa kamu dapat? Kosong. Kosong? Bohong. Kalau kamu dapat kosong, jawapan dia bohong. Sekejap calculator. Mana I punya ni? Alamak, lupa nak download. Oh ni. Tekan infinity.
Macam mana nak tekan infinity? Okay. So, alamak, saya besarkan sikit lah ni. Okay. 2, macam nak tekan kuasa ni? Kuasa 89999 Dia tekan ni kan, nampak kan? Sebab dia kata infinity kan? Infinity tu maksudnya apa? Maksudnya kuasa dia terlalu besar, betul tak? Betul. Saya tekan answer. Awak tengok jawapan dia apa? Infinity atau sebenarnya dia menghampiri infinity atau jawapan dia paling senang awak akan tengok jawapan dia kosong. Dia tak tunjukkan tu sebab dia tak nampak dalam ni. Dia akan tulis je 2 kuasa 99 dapat berapa? Okey. 2 kuasa 99 lah. Katakanlah ni nombor besar jugalah ataupun infinity kan. Kamu akan tengok dia akan keluar macam ni. 6.3882 5 kuasa 3 darab 10 kuasa 29. Maksudnya nilai dia adalah 0.00000000 sampai 69 tadi. Sampai 29 tadi. Barulah jawapan dia 69. Maksudnya dia menghampiri kosong. Kita katakan dia adalah jawapan dia kosong. Okay, I hope it helps you to answer the question lah. Bila dia kita gantikan X tu dengan infinity, power dia, nilai dia mesti sama dengan kosong. Okay, boleh ke? Alamak, tak jawab . Boleh ke? Boleh. Okay, good. Boleh. Boleh Okay. Next. Allah, selunya suara Ani. Okay, seterusnya soalan K. Siapa boleh try jawab? As what I mentioned tadi, kita ada 3 cara nak jawab. Direct substitution, factorization, satu lagi adalah rationalizing. Okay. Agak-agak kalau kita direct substitution, kita dapat apa? Okay, I direct lah. 40. Infinity. Ni jadi 16 tolak 16 per 0 per 0. Tengok balik page 3 tadi. Boleh tak kita dapat 0 per 0? Tak boleh. Tak boleh. So apa maksudnya kita dah selesai soalan ni ke soalan ni salah? Ke kita kena buat lain? Kita buat lain. Kena buat lain. Betul. Macam mana yang berhormat nak jawab? Ada nama yang berhormat ni tau. Ada yang format. Sekarang cara dia macam mana kita nak buat ni? Buang per. Buang per. Banyaklah buang per. Kita kena direct substitution tadi tak boleh. So kita kena apa? Rationalization. Bukan. Kita buat factorization. Okay. Macam mana kita nak factorize? X kuasa 2 tolak 16. Macam mana kita factorize? Terus senyap. Masukkan tak boleh. So dia akan jadi macam ni nak. X kuasa 2 tolak X tambah 4 ni aku. X tambah 4, X tambah 4. Dia potong-potong. Siapa jawab tu? Akil. Akil, betul Akil. So kalau kita factorize, dia jadi X tolak 4. X tambah 4. 4. Per dengan X tolak 4. Okay. Bila kita simplify, ada tak benda yang kita boleh potong? Ada. Iaitu? Ada. X tolak 4. Dengan X tolak 4. Jadi, apa kita masukkan? Kita masukkan 4 tambah 4. So, jawapan dia adalah sama dengan? 8. Okay? Boleh tak? Senang je apa. Nah, betul awak cakap senang. Okay, boleh tak cuba buat soalan L? So, yang ini juga sama.
Kalau awak buat, awak akan dapat, kita factorizekan X kuasa 2 tolak 9. Awak dah belajar ni Awak dah belajar waktu form 3 ke form 2 tak silap I. So kamu akan dapat apa kalau kamu factorize? X kuasa 2 tolak 9. X tolak 3, X tambah 3. X tolak 3, X tambah 3 per dengan X tolak 3. So, kita potong-potong, kita dapat 3 tambah 3 iaitu equals to 6. 6. Okay? Senang kan? Mudah kan? Okay. Next one. Okay. Lama. Makin lama makin susah. Macam mana nak buat ni? Okay. So, soalan M seterusnya adalah bila X kita infinity. Apa berlaku bila nombor yang terlalu besar ditambahkan dengan satu nombor kecil? So, 1/5 tambah infinity. So, dia akan jadi 1/infinity lah kan? Cuba kamu tekan 1/9999999. Kamu akan dapat jawapannya? 1/9999999. So, dia akan dapat 1 kuasa E power of negative 12. Maksudnya 1/99 je lah. 1/99 pun dah dapat 0.01. Lagilah agaknya 1/9999 nombor yang lebih besar kan? So, jawapan dia confirm kamu akan dapat nilai dia is equals to 0. 1 bahagi infinity tak apa. Kita boleh dapat. 0 tu adalah value juga. Okay. So, untuk soalan N, sama juga. 1/infinity minus 2. Ibarat infinity minus 2 ni, 9999999 tolak 2. Alah mak, dapat berapa tu? Masih besar lagi nombor dia kan? So, dia tetap 1/infinity. All this is equals to 0. 0. Yes. 1 bahagi infinity tak apa. Jangan infinity bahagi 1. Itu salah. Jawapan dia infinity lah. Kita tak nak jawapan dia infinity. Jawapan nilai dia 0 tak apa. Kita boleh terima. Sebab 0 is actually a value. Okay. So, I ada lagi lebih kurang 5 minit lagi untuk I sambung. Lepas tu nanti I kena kasih kamu lagi link untuk baru pukul berapa? Baru 9.30 kan? I kena bagi you link satu lagi sebab I punya Zoom ni cuma 40 minit saja. Okay, nanti I nak try guna Teams pula. Tapi lepas ni lah kan? Next class lah. Okay, so sebelum I habis masa, I nak buat dulu soalan O dengan you all. Okay. Untuk soalan O ni ada 2 method. Macam mana nak buat? So let's try the first method first. Okay. First method, apa I buat? I tahu N ni kat atas N kuasa 2. Kat bawah N kuasa 3. Kat bawah lagi N kuasa 2. Kalau I masukkan substitute awal-awal ni, sini kosong, sini kosong, sini kosong, jawapan dia kosong bagi kosong. Jawapan dia infinity. That is, I don't want that answer. So what I do is, I do the factorization. Yes. I take out my N square. So what's left inside is N plus 4. Right? So yang ini I potong. Sudah jadi 1/N tambah 4. Well, this is equals to 1/0 tambah 4. So jawapan dia adalah 1/4. So this is the first method. Ada lagi satu method kedua. Macam mana? Kalau kita tengok N kuasa 2, N kuasa 3, yang mana power dia power terendah? N kuasa 2 ke N kuasa 3? N kuasa 2. N kuasa 2. Adalah kuasa terendah. So apa I buat? I bahagikan I bahagikan
Semua ni atas dengan N kuasa 2 sebab yang paling rendah sekali atas I bagikan dengan N kuasa 2, bawah juga I bagikan dengan N kuasa 2. Apa jadi? Per N kuasa 3 tambah 4N kuasa 2. So, I bahagikan dengan N kuasa 2. Kat sini I bagi N kuasa 2. Kat sini pun I bagi dengan N kuasa 2. Cuba kita tengok apa yang jadi. So, ini jadi 1 per ini jadi N tambah ini jadi 4. So, kita masukkan saja N kita sama dengan 0. So, kita akan dapat 1 per 4. Okey? Boleh tak? Boleh. Ada dua cara So, ada dua cara macam mana kita nak cari nilai N. Not with direct substitution, but using the factorization ataupun satu lagi rationalizing the denominator or numerator. Okay, sebelum I kembali lagi dengan link yang baru untuk Zoom ni, I kena buat 2 kali sorry. I have to do 2 times link sebab link satu lagi untuk 30 to 40 minit kemudian. So untuk P, cuba kamu tolong buat. Lepas ni I nak check betul tak jawapan you all. Jawapan dia mesti 3/2. Okay? So see you in the next link. Nanti kejap lagi I bagi.